Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Zafira. Saya wakil daripada Kumpulan 7 ingin membentangkan hasil laporan kami untuk tugasan penyelesaian pertikaian alternatif. Berikut merupakan senarai kandungan yang dimulakan dengan pendahuluan, kajian kes, penyelesaian, justifikasi dan sokongan daripada kes terdahulu dan diakhiri dengan penutup. Setiap perusahaan yang diusahakan mestilah mempunyai majikan dan pekerja yang bergabung tenaga untuk membangunkan sesebuah syarikat. Namun begitu, di dalam sesuatu perusahaan pasti akan berlaku pertikaian di antara majikan dan pekerja. Oleh itu, pertikaian yang berlaku sama ada kecil atau besar perlulah diselesaikan dengan cara yang terbaik dan mengambil kira kebajikan kedua-dua belah pihak. Berikut merupakan kajian kes bagi laporan ini, iaitu telah berlaku satu mogok di antara 50 pekerja Foodpanda dengan majikan. Kes tersebut berlaku di dataran Sentral Seremban 2 iaitu pada 2 Oktober 2019. Di antara punca berlakunya kes tersebut ialah kerana tindakan pihak pengurusan memperkenalkan skim bayaran baharu itu melanggar syarat yang dipersetujui antara pekerja dan majikan. Selain itu, skim tersebut juga menyebabkan kesukaran pekerja untuk menjana peluangan modal seperti minyak motosikal dan bil telefon untuk menghubungi pelanggan. Akhirnya, perhimpunan mogok ini telah berjaya mendapat pemerhatian oleh media massa serta syarikat. Seterusnya merupakan dua penyelesaian yang dipilih terhadap pertikaian yang berlaku yang diambil bagi menyelesaikan kes mogok yang dilakukan oleh 50 pekerja Foodpanda, iaitu dengan melakukan rundingan dan arbitrasi oleh mahkamah perusahaan. Rundingan secara langsung adalah proses yang tidak formal di mana pihak yang bertikai melakukan dan mengenal pasti isu dan masalah untuk mencapai persetujuan bersama dalam menyelesaikan isu yang timbul di antara pihak tersebut. Sesi rundingan ini boleh diwakili oleh peguam yang dilantik. Bagi kajian kes ini, rundingan penstrukturan gaji dan skim bayaran baharu oleh syarikat yang telah menimbulkan rasa ketidakpuashatian di antara pihak responder dan pihak kesatuan perlu dibuat untuk meneliti semula manfaat dan kebaikan kepada kedua-dua pihak. Melalui perundingan secara langsung, perbincangan dijalankan antara kesatuan dan majikan di peringkat syarikat berdasarkan prosedur-prosedur yang ditetapkan di dalam perjanjian kolektif. Oleh itu, kaedah rundingan merupakan penyelesaian pertikaian alternatif yang mudah untuk dilakukan oleh pihak yang terbabit serta ianya dapat mengekalkan hubungan kebajikan antara pekerja dan majikan. Selain itu, kaedah arbitrasi ini ataupun timbang tara ialah satu bentuk penyelesaian pertikaian yang mengikat berdasarkan kontrak. Apabila suatu pertikaian perusahaan dirujuk kepada mahkamah perusahaan, ia hendaklah membuat wad tanpa melengahkan dan jika ianya praktis dalam masa 30 hari dan tarikh rujukannya. Seterusnya ialah justifikasi dan sokongan daripada kes terdahulu. Kes yang diambil ialah Kesatuan Pekerja-Pekerja Perusahaan Membuat Tekstil dan Pakaian Johor lawan Taiwan Garments Industry Sudan Berhad. Secara ringkasnya, mahkamah perlu mengambil perhatian bahawa penerangan berkenaan Majlis Perundingan Gaji Negara berkenaan kaedah pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012 adalah disediakan oleh Urus Setia Majlis Perundingan Gaji Negara, Kementerian Sumber Manusia. Ia akan lebih jelas sekiranya penerangan tersebut dirujuk di dalam kaedah pelaksanaan sebahagian daripada kaedah bagi mengelakkan sebarang pertikaian sama ada penerangan tersebut sebahagian daripada kaedah pelaksanaan gaji minimum dan mempunyai kesan perundangan. Berikut merupakan kes-kes terdahulu yang dirujuk bagi justifikasi. Konklusinya, pertikaian akan berlaku apabila berlakunya perselisihan faham atau tidak puas hati di antara majikan dan pekerja. Tindakan majikan memainkan peranan yang sangat besar dalam sesebuah organisasi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.